المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslim bersama-sama dengan ahli jannah asalnya, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajjah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita melafazkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini tentunya kita dapat laksanakan dengan sempurna. Dan insyaAllah tuan-tuan dalam masa yang ada ini bersama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita akan mendapatkan serta pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah kita sambung kuliah kita mana kita membincangkan masalah-masalah khilafiyat segi persoalannya dan penjelasannya. Justru itu tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas kita dah kongsikan mengenai apakah yang dikatakan sunnah itu. Kita dah tahu sunnah itu, dan ada ulama-ulama usul secara khususnya membahagikan sunnah itu ada yang berbentuk syariat dan ada yang bukan syariat. Jadi justru itu tuan-tuan, insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan mengenai pakaian ataupun penampilan dan alat yang sebagaimana yang telah digunakan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi justru itu tuan-tuan sebenarnya banyak sebenarnya. Cuma apa yang saya nak sentuhkan pada malam ini sebagai khusus kepada yang sering digunakan. Antara yang tuan-tuan ialah serban, kemudian lidah ataupun selendang tuan-tuan, dan sebagainya. Ada yang senyap negara Arab pakai syal, dan kemudian yang ketiganya jubah pun sama. Ini pun sering kita pun dah macam satu budaya kita. Walaupun pada asalnya adalah tuan-tuan adalah segi budaya Arab, tapi atas iktibah kita, kita nak mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, kita boleh pakai. Kemudian yang keempat, kopiah. Ini yang saya tempat lah. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang biasa. Yang biasa kita pakai tuan-tuan. Jadi yang pertama dia tuan-tuan, bila mana kita sebut contoh daripada baginda Rasulullah SAW, terlalu banyak tuan-tuan. Terlalu banyak. Daripada semenjak sebelum Rasulullah dilantik menjadi Rasul sehingga Nabi wafat, setiap pergerakannya, percakapannya, perbuatannya, diamnya, semua diperhatikan oleh para sahabat. Dan dijadikan sebagai satu contoh. Jadi siapa yang pertama tuan-tuan, iaitu mengenai serban. Itu Rasulullah bagi kita ni banyak pilihan. Banyak pilihan tuan-tuan. Kadang-kadang ada kalanya kita ni mungkin nak pakai serban masa kita macam tak mampu. Saya sendiri pun kalau dulu okeylah, saya jalan-jalan tu. Tapi kalau di rumah tuan-tuan saya pakai. Kalau malam kita sembahyang, tahajud tu kita latih lah. Walaupun sesuatu memang sebenarnya saya pernah, masa saya zaman belajar selama 2 tahun, saya ikut Jemaah Al-Aqam sehinggalah ia diharamkan. Masa tu lah kita seronok tengok cara hidup dia, cara macam mana mereka manage urusan Al-Aqam pada waktu itu. Sebab saya kebetulan sekolah di Pontian, memang pusat dia lah di kampung Kayu Ada Pasung. Kalau tuan-tuan ingat, itu memang tempat dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok nasyid tu, kumpulan hijau tu, itu sebenarnya rakan-rakan saya. Termasuklah Munif, Isman, orang Semarang. Munif tu orang Pontian, umur sama dengan saya. Masa tu memang saya bercampur lah. Cuma rezeki dia artis lah. Saya tak ada dia artis tuan-tuan. Dan dia cikgu je lah, ustaz je. Mana
berbeza tapi cuma cara dakwah tu berbeza lah. Dia melalui hiburan, kita melalui kuliah seumpama ini. Kemudian sekarang ni memang banyak kopiah lah. Cuma saya akan sentuh antara kopiah-kopiah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi usul itu tuan-tuan, bagi kita nak menangkis tanggapan bahawa serban ini bukan satu sunnah. Jadi ulama-ulama, terutamanya ulama usul fiqh, telah membahaskan mengenai apakah hukum menggunakan serban, memakai serban ini. Jadi ulama-ulama ini menjawab di dalam persoalan ini, kata memakai serban itu tuan-tuan adalah sunnah Rasulullah SAW secara pasti. Maknanya confirm, confirm lah benda sebut pasti ni. Dan ini disebutkan tuan-tuan di dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, iaitu diberikan tajuk yang khusus lagi tuan-tuan tentang serban Rasulullah SAW dan hadis-hadis yang berkaitan dengan serban. Banyak tuan-tuan, cuma saya tak sebut semua lah. Mungkin satu siwati saya sebut. Contohnya, antaranya tuan-tuan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fath. Maka berkata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah pada ketika bila? Ketika yaumul fath, iaitu pembukaan Makkah. Masa Rasulullah nak masuk ke Makkah, wa alaihi alamatun sauda'un, dan diceritakan sini iaitu pada ketika itu tuan-tuan Rasulullah SAW memakai serban berwarna hitam. Ini disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan disebutkan dalam Sahihul Muslim bab manasik. Manasik adalah haji. Pada masa itu kan adalah kebenaran untuk menunaikan haji bagi kita Rasulullah SAW. Kalau kita baca sirah tuan. Kemudian di dalam Sunan Abu Dawud dalam bab pakaian, di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dalam bab pakaian juga, dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan dalam jihad dan pakaian. Sebab cerita tentang perang di sini. Ini aku. Kemudian dalam Sunan An-Nasa'i dalam bab perhiasan. Maknanya kalau kita lihat daripada Sahih Muslim, ada 5 kitab-kitab senarai dalam list Sunan Sita itu disebutkan tentang hadis ini. Bahkan yang pertama tu dimasukkan dalam Sahihul Muslim bagi tuan-tuan. Kerana kita tak perlu hadis tahu. Itu yang pertama tu. Kemudian yang kedua tuan-tuan, iaitu dalam situasi yang berbeza, iaitu daripada hadis Amr bin Haris radhiyallahu anhu. Dia juga berkata, dia melihat Rasulullah SAW kata, innan Nabi SAW khataban nasu wa alaihi alamatu sauda. Dia menceritakan Amr bin Haris ni kata, sesungguhnya Nabi SAW ketika menyampaikan khutbahnya kepada sahabat-sahabat atau kepada manusia pada waktu itu Nabi sedang berkhutbah, iaitu Rasulullah di atas kepalanya iaitu amamatun sauda. Sama juga. Amamah ni maknanya serban. Benda yang dililit misalnya dililit macam mana? Sebab Arab ni dia berbeza-beza. Rasulullah segi percontohan dia banyak cara ikat dia. Ada yang rata, ada yang macam biasa kita pakai tu tuan-tuan. Kalau tengok Syria, lagilah Allah. Sebab itu Rasulullah SAW tuan, serbannya sahaja menurut riwayat panjangnya paling pendek 7 hasta, kan? Dan mencecah kepada 12 hasta. Saya ada 2 tuan. Tapi kalau 12 hasta tuan-tuan, masa sini sampai setengah. Paksa anak saya pegang ujung sana ni, nak lipat dia susah. Memang susah. Tetapi walaupun panjang tuan-tuan, dia nipis. Kalau tuan-tuan perasan macam habaib, para habib pakai itu paling tidak 12 hasta. Kalau 7 hasta ni agak pendek lah. Cuma kita kadang-kadang guna ni lah, supaya biasa ni pun dah mencukupi tuan-tuan. Jadi diceritakan di sini di dalam keadaan yang berbeza, iaitu Rasulullah ketika nak perang pakai serban warna hitam. Ketika nak menyampaikan khutbah pun pakai warna hitam juga tuan-tuan.
Jadi cara pakaian dia ni berbeza-beza. Bahkan diikuti oleh sahabat-sahabat tuan. Antaranya Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu zalika. Diceritakan daripada Nafi, dia kata Sayyidina Umar pun sama pakai seperti itu. Kemudian diceritakan wa ra'aitu Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'ala zalika. Berkata Ubaidillah, dia kata aku juga melihat Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhu Umar dan Salim, keduanya berbuat seperti itu juga. Jadi justru itu tuan-tuan, bila mana pencontohan seumpama ini, maka menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa selepas itu, seperti mana disebutkan oleh para ulama, terutamanya ulama-ulama usul, kata selepas itu adalah sunnah yang pasti. Dengan berusaha. Ada yang berpandangan, dia kata Abu Jahal pun pakai serban juga Ustaz. Memanglah, itu orang Arab. Abu Jahal ni, orang tanya saya, Ustaz apa beza Abu Jahal dengan Abu Lahab? Mana satu pakciknya pakciknya Rasulullah. Pakciknya Rasulullah ialah Abu Lahab. Ataupun nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Adik-beradik dengan bapa baginda Rasulullah SAW. Tetapi digelar Abu Lahab. Kenapa tuan-tuan? Kerana menurut riwayat dia kata Abu Lahab ni tuan-tuan kulitnya cerah. Dan ada pandangan mengatakan Abu Lahab ni wajahnya mirip hampir sama dengan wajah baginda Rasulullah SAW. Antara selain daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu dia sama. Jadi Abu Lahab ni hampir sama. Tetapi tuan-tuan, atas faktor Allah tak bagi dia hidayah, bahkan menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah SAW yang paling utama. Sehingga kan tuan-tuan diceritakan diwakilkan dalam kitab Rasulul Maktum, Abu Lahab ni ketika meninggalnya tuan-tuan 3 hari baru diurus jenazah dia, mayat dia. Ketika dengan sebab sakit, pada itu peperangan Badar, tuan saya lebih kurang 7 hari sebelum pasca peperangan Badar. Dia jatuh sakit, ada riwayat mengatakan dia kena sakit paun dan mati tuan-tuan dalam keadaannya dibiarkan selama 7 hari tidak diuruskan. Sehingga baunya, Masya Allah, diriwayatkan dalam kitab berkata baunya sangat busuk. Sehingga kan Arab pada itu tak tahan, di kalangan rakan-rakan dia, kafir Quraisy, dia gali rumah tu, gali, dia tolak masuk mayat dia ni dengan kayu je. Tolak pakai kayu. Tolak pakai kayu tuan-tuan. Kalau kita adat kita kan orang Islam jaga supaya kurung sama-sama nak masuk dalam liang tu kan. Bukan senang, walaupun penyakit COVID sekalipun tetap kita ikram janaiz jenazah-jenazah yang sakit COVID ini tuan-tuan. Tapi Abu Lahab Allah hinakan dia tuan-tuan sehingga sebegitu rupa. Dan ketika ditimpa menurut riwayat dalam kitab Rasulullah tu, orang ni tanah dengan kerikil tuan-tuan, campak sampai tembus. Betul, saya tengok satu video tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok Facebook ada Lokman, dia rasa kerak buat rakaman-rakaman di tempat-tempat bersejarah di negara Arab. Antara tempat yang diambil lah kuburnya Abu Lahab. Dia kata dia tak tahan. Sampai sekarang baunya masih lagi busuk. Saya tak pernah sampai lah, tapi sebenarnya apa yang saya tengokkan di situ, nampak di sini. Itu kadang-kadang orang dia kata Abu Lahab jangan pakai juga sobat. Tapi ia beza. Kita akan itibak kita mengikut jejak Rasulullah. Kalau zikir dia pakai takarub, atas sebab kita nak mengampilkan diri kepada Allah. Itu beza tuan-tuan. Ini contohnya. Jadi justru itu tuan-tuan disebutkan juga Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah, dia kata apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih daripada Hisham, daripada ayah yang berkata di dalam peperangan Badar tuan-tuan, Sayyidina Zubair, salah seorang sahabat Nabi yang wafat, salah seorang yang Allah jamin masuk syurga, iaitu 10 orang yang Rasulullah dah bagi kabar gembira, mubasyiruna,
diberikan kabar gembira bahawa dia adalah termasuk dalam orang yang masuk syurga, walaupun pada ketika itu Sayyidina Zubair masih lagi hidup. Jadi satu ketika kalau kata Sayyidina Zubair memakai serban berwarna kuning. Ini antara warna-warna lah tuan. Saya sebut ni antara warna-warna yang kerap dipakai. Berwarna kuning didilai di atas kepalanya, maka bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya berkata dengan Sayyidina Zubair, sesungguhnya para malaikat turun menyerupai Zubair memakai serban berwarna kuning. Peperangan Badar di dalam sejarah yang tuan, itu tentera Islam pada waktu itu ada 313 lawan dengan tentera kafir Quraisy lebih kurang 1000 lebih. Saya tak ingat angka dia. Dan pada waktu itu diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah mengatakan ketika berlakunya perang ini, malaikat turun bersama-sama dengan orang Islam pada waktu itu, bersama-sama dengan sahabat untuk membantu sehinggakan kemenangan di pihak tentera Islam. Malaikat turun tuan. Ada riwayatkan pada waktu itu kata malaikat masa itu pakai serban warna putih. Ini hadis yang lain lah. Hadis yang ni dia kata malaikat pada waktu itu memakai serban yang berwarna kuning. Ini antaranya lah tuan-tuan yang kita boleh pakai. Nak pakai hitam ada ni. Putih pun nanti saya sebutkan dulu juga. Jadi justru itu tuan-tuan, Rasulullah SAW menyebutkan ini salah satu kitab kita sebagaimana yang disebut dalam kitab Fathul Bari. Ini kitab yang terkenal, kita sebut Fathul Bari, tuan-tuan, hadis yang pernah disyarahkan bahawa terdapat perintah memakai serban daripada Rasulullah SAW. Perintah Allah sendiri perintah. Apa dia tuan-tuan? Iaitu Rasulullah bersabda kata, "I'tamu tazdadu himma." Pendeknya dia. "I'tamu wa tazdadu himma." Kata Rasulullah, pakailah serban, dengan ini akan menambahkan kesabaranmu. Kata Rasulullah, himma itu maknanya sabar. Ialah contoh kalau kita pergi mana-mana contohnya kan, kita nak pakai serban. Lepas tu tiba-tiba orang buat silap kita maki hamba situ kan. Kita kalau bila pakai, aku ni tak payah pakai serban lah tuan-tuan. Pakai kopiah pun dah cukup. Maknanya sabar kita tu ada, maknanya kita boleh kontrol, boleh kawal. Ini Rasulullah kata ni, "I'tamu, pakailah serban, tazdadu hilman." InsyaAllah kita akan ada sifat kesabaran kita tu akan bertambah. Maknanya hadis ini tuan-tuan telah diriwayatkan bahawa seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah sunnah memakai serban? Abdullah bin Umar yang anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertanya sendiri kepada Ibnu Umar, kata, "Wahai Ibnu Umar, adakah serban ini sunnah?" Apa dia jawab oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Kata, "Ya." Kata, "Ya. Pasti." Kalau di kalangan sahabat sendiri tuan-tuan mengatakan ya, agak pelik kalau di kalangan kita di zaman sekarang mengatakan ini bukan sunnah. Kita tak pakai tak apa tuan-tuan, tapi jangan kita memperlekeh-lekehkan. Pakai silakan, alhamdulillah, Allah bagi kekuatan. Ada seorang selesa pakai kopi yang saja, tak ada masalah, okey dia. Contoh saya mungkin saya selesa kan. Tapi kalau ustaz saya dulu tak kira naik motor dia kesuruhan ke kan? Dia orang antara orang yang hebat. Ini contoh-contoh hadis-hadis yang saya bawakan tuan, supaya jelas kepada kita menunjukkan bahawa serban ini adalah sunnah yang pasti. Kenapa? Kerana adanya dalil-dalil yang telah didatangkan ataupun asal daripada apa yang telah dilihat oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Jadi justru tak kisah tuan, bila-bila mana kita nak pakai, nak pakai waktu solat pun boleh, nak pakai waktu sembahyang fardu pun boleh. Sebab apa? Salah satu daripada, selain daripada pakaian baginda Rasulullah SAW, seperti mana yang saya katakan tadi, amamah ini juga adalah merupakan pakaian para malaikat. Dia kata, "Alaikum," kata Rasulullah, "alaikum bil amaim fa innaha sayman malaikat." Hendaklah kamu memakai serban kerana dia adalah tanda malaikat, dan melepaskan ekornya di belakang kamu.
Wa akharuha khalfa zuhurikum. Mana ada ekor itu antara cara lah. Ada yang tak ada ekor, ada yang ekor tu pulang, ada yang sebelah kanan. Kalau di apa ni? Saya dulu tuan-tuan, apa ni? Sahabat saya, dia ambil ijazah cara pakai serban saja. Sebab dia nak sanad dia sampai kepada Rasulullah. Cara Rasulullah dia ambil sanad untuk pakai serban. Begitu kadang-kadang ada orang serban ni tutup telinga kiri buka, ada ni. Itu sebenarnya ada sanad dia. Kalau kita tengok dari segi orang-orang yang belajar di tarikh di Hadramaut, ada mereka biasanya ada sanad yang diambil daripada Al-Hafiz Umar bin Hafiz. Itu bukan dari saja tu. Ada sebab itu. Dia tutup sebelah sini. Ada sebab ekor, ada yang kanan, ada yang tengah, ada yang terpulang. Penting lihat lah. Lihat kepala. Sebab merupakan pakaian malaikat. Bahkan tuan-tuan, dia kata di dalam satu hadis daripada kitab Fathul Mu'in yang telah ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz As-Salam Al-Malibari, dia kata apa? Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala ashabil amaim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ala ashabil amaim, kepada mereka-mereka yang memakai serban, terutamanya tuan-tuan pada yaumul Jumaat. Kita solat Jumaat jemaah. Kalau kita mampu hari-hari kita Jumaat tu kita cuba berjinak-jinak sikit-sikit. Tak apa. Pakai kalau kita bahkan tuan-tuan berdasarkan hadis yang lain kata salatun bi'amamatin afdala min 25 bi ghairi amamah. Sesungguhnya solat dia kata yang memakai serban adalah lebih afdal daripada 27 dengan tiada memakai serban. Ini segi kelebihan dia lah. Semua si cerita tu pun sebagai motivasi lah. Itu nak guna, tak guna, itu terpulang kepada kita. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita hanya kongsikan mengenai pakaian Rasulullah SAW. Jadi bila mana kita lihat pendalilan ini tuan-tuan, maka jelas dinyatakan bahawa serban itu adalah satu benda yang sunnah. Bahkan tuan-tuan, orang yang berserban dengan niat ataupun sunnah lain, jubah macam sesuatu, ataupun ridak, ataupun kita pakai kopiah, ini disebutkan kita orang dalam satu kitab kata orang yang berserban dengan niat untuk tidak, iaitu ittiba, mengikut sunnah Nabi sunnah Nabi SAW akan mendapat ganjaran yang sangat besar tuan-tuan. Seperti disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Al-Haqi dan Al-Hasan bin Khutaibah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tuan-tuan, bermaksudnya sesiapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah, sesiapa yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika umatku telah rosak, kata Rasulullah, baginya 100 kali ganda ataupun 100 kali pahala syahid. Itu Rasulullah dalam satu hadis menyatakan sini, dia kata sesiapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku sedang rosak. Dalam kita tidak tahu apa sekarang lah. Dalam sekarang ni di mana kita berada di akhir zaman. Kita tengok jadi kalangan umat Rasulullah SAW ini ada yang makin jauh. Walaupun kita ditimpa ujian dan sebagainya, kadang-kadang kita ni makin jauh. Tak ada. Rasa adalah yang mungkin. Tapi kalau yang Allah bagi gerakkan hati dia tu untuk lebih hampir berapa, Alhamdulillah. Jadi betul kata siapa yang berpegang teguh dengan sunnah umum tuan-tuan. Apa sunnah Nabi? Tak semestinya kesebaran. Atau sunnah-sunnah yang lain, kata ketika umat itu sedang rosak, maka dia baginya 100 kali pahala syahid tuan-tuan. Senang kita dapat syahid tuan-tuan. Penghujung kita sendiri mungkin kita tidak tahu bagaimana dengan kita ikut benda-benda ittiba kepada apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, sudah memadai tuan-tuan untuk kita untuk kita mendapatkan pahala syahid. Itu hebatnya kita sebagai umat Rasulullah SAW akhir zaman.
Nabi akhir zaman. Nabi yang ba'da, tidak ada Nabi selepas Rasulullah. Tak ada. Kalau ada yang mengaku tu memang bukan gila, itu bagus. Tampak dia kat laut. Pelik kalau dia boleh mengaku sebagai Nabi. Jadi ini tuan-tuan. Itu yang pertama. Nanti saya akan simpulkan sekali lagi. Kemudian yang kedua tuan-tuan, mengenai rida. Ini rida, cari tu rida lah, sembatu rida lah, selendang. Apa dia rida tuan-tuan? Itu rida dia, iaitu kain yang dipakai di bahagian atas pinggang, mana pinggang ke atas. Macam ni lah tuan. Kadang-kadang juga disebut sebagai selendang. Kadang-kadang kita pakai dengan melipatkan, meletakkan di atas bahu. Kanan kiri tak kisah tuan-tuan, tengok keselesaan kita macam mana. Kadang-kadang kita gunakan untuk menutup kepala. Contohnya di Saudi, sebab tu ada pakai diurak. Pada zaman Nabi tak ada macam tu. Tapi setelah Saudi itu dikuasai oleh Bani Saud, dipelopori oleh Muhammad bin Wahab, pengasas pada mazhab Wahabi. Apa bukanlah semua ni. Kalau kita tak ada Wahabi lah sejarah. Daripada Muhammad Wahabi itu adalah daripada pemerintahan As-Saud sampai sekarang. Tapi sebab kalau kuliah saya ni saya sebut dekat sana, selamat. Boleh mati kita. Memang dia secret. Sangat faham, sangat bahaya. Itu tidak. Asal pun tuan-tuan, kadang-kadang kita letakkan di mana? Di tengkuk. Kadang-kadang orang Arab dia diselimutkan badan dia. Contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tuan-tuan selalu diselimut dengan dia begini. Itu satu ketika tuan-tuan, setelah kewafatan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman Ibn Affan, Sayyidina Ali ni tuan-tuan ketika itu menjadi khalifah yang keempat. Dia sering duduk sendiri, duduk menyendiri, walaupun seorang khalifah, kerana memikirkan sahabat-sahabatnya pergi dulu. Macam itulah tuan-tuan, daripada 4 orang dah tinggal seorang-seorang. Lepas itu dia panggil khulafa Rasyidin. Kenapa apa? Kerana khulafa ni maksudnya pemimpin atau wakil-wakil yang lurus dan betul. Lepas itu dalam hadis sebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa Rasyidin, kata Rasulullah. Ke atas kamu sunnah aku dan sunnah khulafa Rasyidin. Yang 4 ni, apa yang dibuat orang Nabi tak buat, dia merupakan sunnah. Daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Osman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semua sunnah. Nabi sebut ni dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih tuan-tuan. Jadi Sayyidina Ali ni kadang-kadang bila duduk, jadi satu ketika dia duduk sendirian tu, datang seorang sahabat yang nama dia, gelarnya Abu Maryam, datang di ketuk rumah Sayyidina Ali. Ya Amir Mu'minin, ya Amir Mu'minin. Dia tengok, dua datang, dia buka pintu, tafadhal, betul, masuk, kata dia, duduklah. Ketika itu dengan penuh adab, Abu Maryam ni duduk bersila di hadapan Sayyidina Ali dengan keadaan tangannya berada di lutut. Itu adab kita tuan-tuan, orang-orang yang alim atau orang yang hebat, orang-orang yang berilmu duduk. Maka ketika itu, maka Abu Maryam kata, apa hajat kamu ya Abu Maryam? Tidak ada sesuatu yang ingin kepada kau wahai Amir Mu'minin. Kata apa dia katakan, apakah hajat kau? Dia kata, bolehkah kata dia kau melepaskan rida ni daripada bahumu, daripada tengkuk masa tu malam sejuk dia buat selimut tau, Sayyidina Ali ni. Bolehkah kau lepaskan rida ini daripada tubuh badanmu kerana tidak terlalu lusuh untuk kau pakai sebagai Amir Mu'minin. Maka ketika itu tuan-tuan, bila pertanyaan itu, maka Sayyidina Ali menangis terisak-isak tuan-tuan, nangis dia. Jadi Abu Maryam sama-sama, rasanya aku telah menggores hati Amir Mu'minin ini. Sehingga kan Sayyidina Ali ketika itu, makin dia reda-reda kesedihan dia, maka dia berkata kepada, wahai Abu Maryam, tahukah kamu rida, kenapa aku menggunakan rida ini? Kerana apa? Kata Sayyidina Ali, semakin aku gunakan rida ini walaupun usang dan usul itu, semakin rinduku bertambah hebat kepada sahabat-sahabatku yang aku kasihi. Rupa-rupanya tuan pemberian rida itu adalah daripada pemberian Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang mana wafat terlebih dahulu. Begitu juga Sayyidina Osman. Sehingga dia mengesat air matanya dengan rida yang usang itu. Itu tuan-tuan, kalau kita baca sirah-sirah sahabat ni, dia tak ada macam ialah
walaupun dia menghargai itu suatu benda tu, laki-laki lah sahabat tuan-tuan, sehingga kan walaupun buruk daripada pandangan kita, tetapi pada mereka tidak. Itu tuan-tuan, kalau saya lah orang punya pemahaman, saya sekarang saya bagi orang lain. Contoh bagi sebaju, saya takkan bagi orang lain. Kecuali lah besok dah tak ada lah, pena. Sebab atas dasar pemberian orang ni. Itu saya punya lah, orang lain saya tak tahu. Saya simpan, takut dah tak boleh pakai. Kalau dulu S jadi triple SL lah, macam mana kan. Simpan ni tak. Kecuali anak-anak kita lah yang boleh cerita. Jadi ini lidah. Jadi lidah ni ada tuan-tuan, ada dalil memakai lidah ini, iaitu antaranya sebab satu hadis tuan-tuan, iaitu daripada Abdullah bin Zaid menyebutkan summa tahawwala ila al-qiblah wa hawwala ridaahu faqallabahu zahran bi batni wa tahawwala an-nasu ma'ahu. Ini riwayat Imam Ahmad. Dikata kemudian baginda Rasulullah SAW berpaling ke arah kiblat, dan baginda Rasulullah SAW memalingkan, yakni membalikkan selendangnya yang luar ke dalam, dan orang ramai pun memalingkan selendang mereka bersama Rasulullah SAW. Rasulullah letak sini, sahabat ikut, letak sini ikut. Itulah adanya betapa kasihnya mereka ini. Bagilah hidup pada zaman Rasulullah SAW, lagi beruntung tuan-tuan. Ini contoh dari dia. Cukup sebab satu. Sebab saya nak kata keempat. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, Jumaat. Adakah Rasulullah SAW memakai jubah? Ya, jawapannya iaitu baginda Rasulullah SAW memakai jubah. Antara dalil ni tuan-tuan iaitu anna Nabi labisal jubbatan rumiyatan dhahikatan kumain. Maksudnya tuan-tuan, sesungguhnya Rasulullah SAW memakai jubah ala rum. Apa ala rum tuan-tuan? Itu jubah dah. Dia sebenarnya ala rum ni, dia kata kat sini dalam hadis dia kata bagi katun kumai, dia punya lengan dia ni, pergelangan tangan dia sempit lah, macam kita macam baju tu, kemeja tu. Macam saya ni pakai lepas, ini lain, dia tu tak pakai rom. Dia biasa kita pakai jubah tu, yang jenis orang, tapi ada, macam tu. Apa nak? Dia berkancing, itu dia pakai rom. Rasulullah pakai, tapi biasanya dia pakai ketika perang. Kalau ketika sunat dia suka pakai jenis, lepasnya. Ini kalau macam ni, kereta Roman. Sudan pun tak pakai ni. Kalau Mesir lain, dia ada lagi macam jaket macam imam pakai tu, biasa imam itu lain. Itu Rasulullah, itu sunnahnya tu. Itu biasa dipakai oleh orang Yaman. Di kalangan Habaib, Habib daripada Farid Matarahud. Itu semua berbeza. Tetapi pokok pangkalnya jubah, itu saya datang sini adalah membuktikan bahawa Rasulullah memang suka pakai jubah. Sebab menurut riwayat tuan-tuan, pada masa ketika zaman Rasulullah ni pakaian dua dia. Satu iaitu berbentuk jubah, satu lagi dia pakai izar. Macam kita pakai sekarang tu. Izar ni kain pelikat, iaitu pakaian dari paras pinggang ke bawah. Senang cerita kain pelikat lah. Itu kita tak pelik tuan-tuan macam kita pakai. Nah ini sebenarnya ada sunnah juga. Rasulullah selalu pakai macam kita ni. Dan dia pakai baju-baju macam rehan pun dia juga. Tak ada dalam hadis, saya tak sebut sini lah. Dalam hadis yang lain menceritakan dia pakai habaya ni pakaian yang dia paras tak sampai ke bawah. Dia macam kita pakai baju rehan ni, baju bulat, baju teluk belanga macam yang tuan-tuan pakai sekarang ni. Itu habaya. Jadi pada waktu itu Nabi pakai dua tu, tetapi bila mana dia selesa pakai jubah, sebab dia pakai satu pakaian saja menutupi semua sekali sampai ke, paling tidak di dalam hadis dia kata Rasulullah ni dia kalau pakai jubah dia suka panjang ni antara lutut tengah-tengah lutut dengan betis ni, tengah-tengah betis. Tengah-tengah betis. Dan ada riwayat lain lah. Nanti saya akan sebut masalah isbal tu, melebih melampaukan pakaian. Saya akan sentuh dalam perjumpaan yang lain. Jadi jelas menunjukkan itu tuan-tuan bahawa Rasulullah memakai jubah. Selesai. Maknanya banyak jenis lah. Ada juga yang sahabat-sahabat hadiahkan. Contohnya Sa'ad bin Mu'az. Saya kata pernah satu ketika Rasulullah dihadiahkan dengan dibaju mansuh, jubbatu min dibaju mansuh. Iaitu Rasulullah dihadiahkan dengan jubah, Rasulullah pakai. Jadi ini jelas. Tak ada dakwa-dakwi, pasti bahawa benar Rasulullah merupakan seorang yang gemar, sangat gemar memakai jubah.
Dan yang terakhir tuan-tuan iaitu kopiah. Saya dah sebut 4 je. Iaitu serban, jubah, kopiah. Dengan apa? Rida. Rida saya memang dulu suka pakainya. Banyak ni tuan-tuan. Kalau kat kita sejuk sebab selimut. Ini saya nampak je ni, tapi dia punya panjangnya 2 meter ni. Lebar ni. Kalau sejuk nak kereta nak selimut, nak ambil tu bapak-bapak buat selimut. Sebelum selesa kan. Maknanya kegunaan itu banyak. Jadi yang keempat tuan-tuan iaitu kopiah. Adakah Rasulullah SAW memakai kopiah? Jawapannya tuan-tuan benar ataupun ya, berdasarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka dia kata kana Rasulullah SAW labisa kala suwatun baydaun. Maksudnya tuan-tuan, dia kata, Ibnu Umar kata Rasulullah SAW memakai kopiah putih. Ada suka putih. Kala suwatun baydaun. Dia suka warna putih. Dan Aisyah juga pernah berkata dalam kata kana Rasulullah SAW yalbasu kalan suwatan bayda'ul latiyah. Rasulullah memakai kopiah putih yang tidak pernah tanggal. Maknanya Rasulullah sendiri sangat kerap memakai kopiah. Dia suka sangat. Atau senang-senang dia sentiasa menutup kepala tuan-tuan. Itu kadang-kadang ada setengah orang selesa. Dia biasa kalau tak ada kat kepala ni, memang kadang-kadang tak ada kopi apa, pakai topi pun tak apa. Janji kepala ni betul, betul. Saya lah ni tuan-tuan. Saya dah terbiasa ni. Betul orang kata, Ustaz, tak limah Ustaz. Biasa orang pun suka tutup kepala ni, nanti rambut ni buruk. Cepat otak je. Ada lah saya, rambut saya makin tebal aja lah. Itu bukan faktor tu, bukan sebab kita tutup, tak ada. Tapi kan teori orang ni kena pelik ke. Tengok Ustaz, orang biasa pakai kopiah tu. So itu contohnya kalau di Mesir tuan-tuan, kan biasa kita pakai yang kopiah putih merah atas, pakai lilit tuan-tuan. Itu kalau tak Mesir jangan pakai sembarang-sembarang tuan-tuan. Sudah cerita tu sebelum ni kan. Sebab sana tandanya itu adalah Hafiz 30 juzuk Azhari. Saya pun tak berani pakai. Sebab kawan saya pernah kena, dia kata nak ni lah, kita duduk kat Mesir ni kena pakai lah Azhari punya pakaian ni kan, orang Azhar, lepasan Azhar. Dia pakai lah tuan-tuan, sekali kalau tolak jadi imam, bawa juzuk ammah, duduk kelas je. Kita kalau juzuk ammah jadi imam ni kat sana memang dia tak main tuan, dia memang. Dia memang surah-surah panjang tu. Tapi dia tak baca lah, baca satu, kita baca separuh-separuh. Tapi jarang, ada juga waktu-waktu subuh, kadang-kadang waktu-waktu yang maghrib. Saya pernah berimamkan rektor saya, Syekh Dr. Omar Hashim. Sembahyang Jumaat. Jumaat, tuan-tuan tak ada baca surah pun. Rakaat pertama dia baca Fatihah, rakaat kedua dia baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Okey. Rakaat kedua sama juga. Ini ulama hebat ni. Orang yang mahir dalam baca, dia baca dua-dua tu, dia baca surah Al-Ikhlas. Begitu dengan Syekh Azhar dulu, Syekh Muhammad Tantawi. Almarhum, pada saya almarhum. Pun sama. Kalau kita rasanya pelik, memang kena komplain lah. Kena imam-imam yang baca lah, imam tak surah lain, surah Ikhlas gitu kan. Padahal tak ada masalah pun, yang penting kita baca dulu Quran. Lepas itu imam yang bijak kena dia tengok situasi. Maka dia sapu-sapu tengok. Lepas itu kalau Nabi dulu bila mana dengan suara budak saja, ada macam seolah-olah dengan suara budak, dia cepat dia dekat lah. Budaya kita beza kan. Arab jangan kita ni. Kalau dekat Masjidil Haram tu baca surah panjang mana pun kita rasa memang kat situ memang rasa ni memang lain. Penat berdiri tak ada. Memang lain. Cuba kat sini. Saya bawa satu juzuk je, contoh je satu rakaat. Rasa-rasa dia tinggal saya seorang ni kat depan ni. Sebab saya pernah ikut pada bekas imam Masjidil Haram, Syekh Jibril. Ada Mesir Lepas tu dia dah balik Mesir. Pernah saya imam sembahyang tarawih di Masjid Putrajaya. Masa tu saya di Batam, tuan-tuan. Dia buat 8 rakaat tarawih. Tetapi tuan-tuan, satu rakaat tu dibawa lebih kurang satu rakaat satu makram. Satu rakaat tu 2 muka setengah ataupun 3 muka. Maknanya 2 rakaat tu lebih kurang cepat-cepat 25 minit ataupun 20 minit. Masa tu tuan-tuan, selesai ada orang yang agak berumur lah.
Habis disalam je tuan, Allah jadi. Lepas tu dia terus keluar kan, tak tahan. Imam Jibril dia bacaan dia agak perlahan sikit. Jadi kalau masuk dari dia laju. Bacaan kita banyak, ada hadar laju. Orang yang habis pun ada baca hadar untuk lajukan bacaan dia. Ada bacaan secara tartil, ada perlahan sikit. Tahqiq ni dia teliti. Macam Imam Jibril lah. Ada baca dengan taranum. Ini kaedah bacaan. Tadwir hadar, tadwir, tahqiq ataupun tahqiq yang keempat taranum. Kalau kita baca yang keempat ni taranum, contohnya kita sembahyang tarawih, memang imam yang semua duduk depan seorang-seorang sembahyang jadi imam. Yang lain semua taranum macam musabaqah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sesuai untuk solat. Kita biasa standard tadwir ataupun tartil ataupun tahqiq. Sama lah tu tahqiq dengan tahqiq. Jadi Rasulullah memakai bayda'un nadiyah. Ini jelas tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sendiri pun memakai penutup kepala. Dan dia sangat gemar memakai kopiah berwarna putih. Jadi bukan bermaksud yang lain tak sunnah. Kita menutup kepala pun dah sunnah dah. Dah sunnah. Jadi ini 4 tuan-tuan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, ni saya nak terus ni lah, saya rangkumkan pada 3 benda ini yang biasa kita guna pakai, iaitu itu di dalam kitab usul fiqh, dalam satu kaedah yang berbunyi dia kata mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tufidu afdaliyah. Dalam kaedah usul fiqh, maksudnya dia kata apa? Dari usul fiqh ni, pengasasnya Imam Syafi'i sendiri, rahimahullah, dia kata mudawamatun Nabi, berkekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu. Berkekalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu perkara, iaitu tufidul afdaliyah, menunjukkan atau memahamkan kepada kita tentang afdaliyah. Maknanya sudah tentu kalau duduk sebeka bila ada faedah, maka ulama-ulama fiqh tuan-tuan mengatakan bahawa dia adalah dimaksudkan adalah benda itu adalah sunnah ataupun mandub. Dibuat dapat pahala tuan-tuan. Sebagai apa? Daripadanya istilah yang pakai sunat lah. Sebab apa? Sebagai kita sebut muhazzarah ataupun dipanggil mudawwamah. Iaitu sentiasanya Rasulullah dibuat. Dekat. Nabi kalau dia kerap pakai, maknanya memang ada kemuliaan. Contoh siwak kan, Nabi kerap bersiwak. Dia kata walau la asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salam. Sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, saya akan suruh mereka ni akan bersiwak, bersugi sebelum solat. Jelasnya tuan-tuan insya-Allah. Jadi ini makna kita rugi tuan-tuan kalau kita tinggalkan. Jadi justru itu tuan-tuan, sebagai kesimpulan, tengok kemampuan kita tuan. Kita mampu pakai lidah, kita pakai lidah. Mampu pakai kopiah, pakai kopiah. Kalau kita rasa mampu pakai sabar, silakan, tak ada masalah. Ini adalah antara sunnah-sunnah yang senang kita nak buat. Pakai jubah, dulu kita kekok pakai jubah, tapi bila dah terbiasa, jadi kalau kembali ke tempat saya pakai jubah tu kan. Kalau dulu suka lah pakai ini, tapi sekarang ni dah macam nak senang, nak simple ni. Senang. Jadi ni tuan-tuan, iaitu mengenai sunnah disebut pemakaian Rasulullah SAW. Selesai 4 sekali saya sekali rangkumkan, dan insya-Allah untuk pertemuan yang akan datang kita masuklah masalah-masalah khilafiyah yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan untuk di sini dia akan memberi manfaat kepada kita lah secara khususnya. Ada persoalan ke? Apa tak soalan? Ya, warna yang Nabi suka pakai warna putih. Warna putih. Saya tak sebut ada tak sini dia. Saya shortcut sebab saya dah masuk tadi kopiah tu. Nabi gemar memakai warna putih. Lagi-lagi kalau hari Jumaat. Sebab dia kata Rasulullah, sebab pakaian berwarna putih adalah pakaian kita ketika hidup dan pakaian kita ketika mati besok. Tak ada orang yang pakai kain hijau dibungkus kecuali dalam mobil tu dia pakai plastik ketika kau kan. Tapi macam-mana datangnya? Macam mana datangnya imam-imam itu pakai hitam? Yang mana? Yang sodak tu? Tak, macam mana datangnya imam-imam itu pakai hitam? Sebab dia warna kegemaran ni banyak. Antara dia tuan, Nabi suka warna hitam. Tapi dia ikut situasi.
Sebenarnya kalau hitam ni, kalau kita jadi pemimpin, dia lebih gah. Sebab itu Nabi bila perang, dia akan pakai serban warna hitam. Maksud kita pemimpin perang. Lepas tu kalau ketika berkhutbah dia pakai hitam. Itu kita imam ni, kita pakai ni, kita simbolik kita bajulah. Kalau nak pakai serban hitam pun tak ada masalah. Boleh. Cuma kita biasa kalau kat Malaysia saudara kita ni pakai putih. Pakai warna putih. Nabi ni mungkin hitam, warna berayat hijau. Ada setengah ulama mengatakan merah ketika perang, suka juga pakai serban warna merah dan kuning tadi. Ini. Tapi Nabi sangat kerap segi pemakaian dia lebih suka warna putih. Warna putih. Sebab kalau seorang pemimpin biasa kalau kita leader sebagai guru, dia memang warna hitam tu dia nampak lebih hebat. Okey, ada gitu kan? Ada kan? Ya? Boleh. Zaman semua ada pakai seluar, dia pakai seluar pun. Dan menurut riwayat, seluar ni asal usul seluar ini pada zaman Sayyidina Ibrahim. Saya baca dalam kitab Sayyidina Ibrahim yang mula-mula pakai seluar. Jadi kalau kita ni antara yang boleh pakai, kalau kita pakai jubah lah, antara ni izar, pakai izar kain yang melekat, dan keduanya kita gunakan seluar. Tapi saya tuan-tuan macam selesa seluar lah sebenarnya, belum gunakan kain. Yalah. Dia mana itu Rasulullah, dia mengenal pakai seluar, tapi dia lebih banyak pakai izarah dalam dia tu. Walaupun ada dengan pelanggan sahabat dia pakai seluar ini, seluar jubah lah yang besar-besar ni, kita sempit lah selesa sebenarnya. Selesanya pakai kain. Tapi kalau kita macam kata ni, sebab saya pun lebih suka pakai seluar. Kan kita pakai jubah kadang-kadang memanglah angin memang ada kipas, sekarang kipas macam atas ni. Tengok-tengok tu jubah kepala lah. Dengan yang melekat sendiri contohnya kan. Jadi pakai seluar ni selamat lah sikit. Kalau kipas-kipas masjid sekarang ni pakai semua kipas ni macam nanti portal ni lah. Masjid sini nomor 1 banyak lah, nomor semua. Jadi tuan-tuan, jelas ya tuan-tuan mudah-mudahan ni apa yang kita bincangkan tuan-tuan, kita akan mendapat inilah amalkan sama-sama. Rasa setakat dulu tuan-tuan, dan saya akhiri membaca atas daripada dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.